Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Untuk video kali ini, Kak Nur akan share 21 fakta tentang sistem pembiakan wanita yang ramai tidak tahu. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Dr. Nur dan insyaAllah saya akan share ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam YouTube channel ni. Dan sebelum itu juga, anda semua, rakan-rakan Dr. Nur, jangan lupa baca disclaimer ni dulu before kita proceed kita punya video penerangan yang seterusnya. Fakta yang pertama, sistem pembiakan wanita terbahagi kepada dua bahagian, iaitu external genitalia dan internal genitalia. External genitalia bermaksud adalah di luar badan wanita. Manakala internal genitalia adalah berada di dalam badan wanita. Fakta yang kedua, kemaluan wanita luar ataupun external genitalia bukanlah dikenali sebagai vagina ataupun faraj, tetapi dikenali sebagai vulva. Rakan-rakan semua boleh tengok melalui gambar raja ini di mana vulva ataupun external genitalia adalah kemaluan luar wanita di mana hanya terdapat vaginal opening di bahagian vulva tersebut. Fakta yang ketiga, laluan saluran air kencing wanita adalah berbeza dengan laluan faraj wanita. Laluan saluran air kencing wanita ataupun dikenali sebagai urethra berada di atas vagina. Rakan-rakan semua jangan lupa boleh tengok video tips cara cuci kemaluan yang betul pada video yang pernah saya buat ni. Fakta yang keempat, mons pubis ataupun bahagian kemaluan luar wanita di mana ia adalah terdiri daripada pubic hair ataupun bulu dan juga adalah lapisan lemak yang bertindak sebagai cushion ketika membuat hubungan kelamin. Mons pubis ini terletak di bahagian hadapan symphysis pubis ataupun sambungan di antara tulang pinggul wanita. Dan kawasan ini adalah kawasan area yang pesakit selalu komplain sakit di bahagian tersebut, terutamanya bagi ibu hamil. Fakta yang kelima, terdapat dua kelenjar yang terdapat pada kemaluan luar wanita, iaitu Bartholin glands ataupun kelenjar Bartholin dan juga skin glands, kelenjar skin, di mana Bartholin glands adalah kelenjar yang menghasilkan lendir ketika wanita mempunyai sexual desire ataupun nafsu yang meningkat sedikit ketika hubungan kelamin. Di mana lendir yang terhasil ini adalah untuk melancarkan atau melincirkan atau melembabkan kemaluan faraj wanita untuk memudahkan hubungan kelamin. Manakala skin glands pula adalah kelenjar yang menghasilkan lendir yang dikatakan mempunyai fungsi antibakterial yang boleh membunuh kuman dan melindungi laluan saluran air kencing wanita. Di klinik Kak Nur biasanya pesakit-pesakit datang dengan komplain bengkak pada laluan kemaluan ni di mana kita diagnose sebagai Bartholin cyst ataupun Bartholin abscess. Dan ini adalah dikatakan di mana laluan kelenjar yang menghasilkan lendir tersebut adalah telah tersumbat. Mungkin disebabkan oleh jangkitan kemaluan pada bahagian faraj wanita. Fakta yang keenam, kelentit ataupun nama saintifik dia klitoris adalah bahagian wanita yang sangat sensitif di mana ia menyebabkan orgasm ataupun climax untuk wanita ketika hubungan kelamin. Dikatakan melebihi 8,000 nerve ending ataupun saraf. Fakta yang ketujuh, internal genital organs ataupun sistem pembiakan wanita bahagian dalam adalah terdiri daripada faraj ataupun kita panggil vagina, uterus ataupun kita panggil sebagai rahim ataupun peranakan, cervix ataupun kita panggil sebagai pangkal rahim, fallopian tube ataupun laluan di antara kita punya uterus dan juga kita punya kilang telur. Fakta ke-8, fungsi utama sistem pembiakan wanita adalah untuk akil balik,
untuk kitaran haid dan juga untuk persediaan kehamilan. Tanpa sistem pembiakan wanita ini, wanita tidak dapat mengandung bayi yang comel. Fakta yang kesembilan, vagina ataupun faraj bersifat asid, di mana keazidan ini adalah penting untuk melindungi laluan faraj wanita, di mana terdapat kuman-kuman baik yang membiak di bahagian faraj ini. Dan dengan sifat keazidan ini, dia menghalang kuman-kuman jahat untuk membiak dan melekat pada bahagian faraj wanita. Fakta yang ke-10, bentuk kemaluan wanita adalah dipengaruhi oleh hormon estrogen. Lebih tinggi hormon estrogen wanita tersebut, maka lebih tebal dan lebih besar kemaluan wanita. Fakta yang ke-11, cervix ataupun pangkal rahim adalah sambungan di antara vagina dan juga uterus. Dianggarkan panjang dia adalah 4 cm. Cervix adalah pintu laluan sperma, pintu laluan keluar darah haid dan juga tempat di mana cervical mucus dihasilkan. Fakta ke-12, rahim ataupun uterus adalah elastik di mana ia boleh mengembang dan boleh mengecut semula. Kita lihat apabila seseorang wanita itu mengandung di mana ia boleh membesar lebih daripada beberapa kali ganda daripada asal saiz rahim dia. Fakta ke-13, ketebalan rahim wanita adalah berubah-ubah disebabkan oleh pengaruh hormon. Hormon wanita kita adalah hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Dan terdapat juga hormon-hormon lain iaitu seperti hormon LH dan juga hormon FSH. Fakta yang ke-14, wanita mempunyai 2 kilang telur ataupun kita panggil sebagai ovari, di mana fungsi kilang telur ini adalah menghasilkan telur wanita ataupun kita panggil sebagai ovum dan juga untuk menghasilkan hormon. Fakta yang ke-15, ovum ataupun telur wanita adalah sel yang terbesar dalam badan manusia. Dikatakan ovum adalah lebih 20 kali ganda daripada sperma. Kecil je sperma tu. Alright? Fakta yang ke-16, wanita menghasilkan telur sejak dalam kandungan lagi, iaitu dianggarkan sekitar umur 9 minggu. Ketika lahir, telur wanita adalah antara 1 hingga 2 juta, tetapi apabila mencapai akil balik, hanya tinggal lebih kurang 300,000 telur dan hanya 400 hingga 500 telur sahaja akan dikeluarkan setiap bulan sehingga menopause. Manakala sperma lelaki pula adalah berbilion dan setiap ejakulasi, sperma boleh dikeluarkan sehingga 1.2 bilion sperm. Wow, banyaknya guys. Fakta ke-17, telur wanita ataupun kita panggil sebagai ovum adalah terhad berbanding telur lelaki. Sebab itu, wanita akan mengalami fasa menopause di mana tiada lagi telur dan haid dihasilkan. Fakta ke-18, telur wanita hanya keluar sekali sahaja dalam sebulan dan inilah yang dikatakan sebagai ovulation. Sebab itu, kalau kita ingin hamil, kita perlu tahu bila anggaran waktu ovulasi berlaku pada diri wanita tersebut. Dan setiap wanita mempunyai kitaran haid yang berbeza. Dikatakan secara purata kitaran haid adalah 28 hari, tetapi ia boleh dianggarkan kitaran normal adalah di antara 21 hingga 35 hari. Fakta yang ke-19, sistem pembiakan wanita dipengaruhi dengan pelbagai hormon wanita. Antaranya adalah hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Dan terdapat hormon lain yang terlibat seperti hormon LH dan juga hormon FSH. Fakta ke-20, hormon pembiakan wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, stres, penyakit kronik, pemakanan yang tidak sihat, persekitaran dan juga genetik. Sebab itu apabila anda mengalami hormon yang tidak stabil, dia mungkin akan menunjukkan haid anda menjadi tidak teratur disebabkan oleh pengaruh-pengaruh hormon terhadap dinding peranakan wanita.
Fakta ke-21, ovari wanita akan hilang sensitiviti terhadap respon hormon-hormon wanita ini apabila meningkat usia. Maka tiada lagi penghasilan telur, tiada lagi penghasilan hormon dan tiada lagi penghasilan haid setiap bulan. Dan ini kita katakan sebagai menopause. Okey, itu sahaja video kali ini iaitu 21 fakta sistem pembiakan wanita yang wajib anda tahu dan jangan lupa subscribe YouTube channel ni dan jika rakan-rakan rasa video ni memberi manfaat jangan lupa like, comment and share dan kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye.